Apabila dibacakan surah tersebut pada telinga Rasulullah, Rasulullah sedar, Rasulullah sihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan satu kisah yang menarik. Itulah tuan-tuan satu benteng yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita secara direct melalui Jibril alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita pun telah mendengar bagaimana benteng diri yang begitu kuat, bagaimana benteng diri yang kita boleh bentengkan diri kita daripada gangguan makhluk halus laknatullah. Tuan-tuan, di antara lainnya ayat-ayat yang mengandungi benteng diri juga. Kita kena ingat bahawa Al-Quran itu merupakan satu benteng yang begitu kukuh. Al-Quran diturunkan dengan sempurna. Tak ada satu pun yang tertinggal di dalam Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran itu merupakan mukjizat. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Kehebatan Al-Quran, tuan-tuan, terlalu hebat. Jin dan manusia, walaupun nak bawa datang satu surah seperti di dalam Al-Quran, mereka tidak mampu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakanlah wahai Muhammad, jika dikumpulkan jin dan manusia itu membawa datang seperti Al-Quran ini, nescaya mereka tidak boleh membawa datang seperti Al-Quran ini, walaupun di antara jin dan manusia itu bekerja sama. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun jin yang begitu ramai, manusia yang begini ramai, untuk bergabung kedua-dua makhluk ini untuk membawa datang seperti Al-Quran, mereka akan lemah, tuan-tuan. Di sini nak menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu merupakan satu mukjizat dan Al-Quran itu merupakan satu benteng. Al-Quran itu merupakan pagar yang begitu kukuh di dalam kita menghadapi makhluk halus. Di antara ayat-ayatnya juga, ayat mana untuk kita membentengi diri kita daripada makhluk halus. Di dalam Yasin tadi, pembukaan ceramah kita pada hari ini, saya bukakan dengan surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ulama membahaskan sadda di situ adalah benteng yang mana boleh membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus, kepada sesiapa sahaja yang membacanya, kepada sesiapa sahaja yang mengamalkannya. Saya nak mendedahkan kepada sidang penonton sekalian, bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus. Tuan-tuan, jangan fikir gangguan makhluk halus ini hanya gangguan makhluk halus, tuan-tuan. Bagaimana cara untuk kita membentengi diri daripada pukau? Bagaimana cara untuk kita membentengi diri daripada guna-guna, saka dan sebagainya, santau dan sebagainya? Kerana benteng diri ini adalah merupakan satu benteng yang melibatkan jin dan iblis. Pada hari ini kita melihat banyak sekali kes-kes pukau yang berlaku di negara kita. Banyak sekali kes-kes pukau yang berlaku di sekitar bandaraya, terutamanya di Pundu Raya, di bank-bank. Cukup banyak berlaku masalah pukau. Yang malang sekali kita tengok, anggota polis juga terkena pukau. Yang mana mereka ini terdedah dengan pukau. Mereka ini terdedah dengan gangguan dan ancaman makhluk halus. Sebab saya tengok pengalaman saya di dalam saya mengubati pesakit. Cukup ramai pesakit-pesakit saya terdiri daripada penguat kuasa-penguat kuasa. Cukup ramai pesakit-pesakit saya terdiri daripada polis trafik dan sebagainya. Nak menunjukkan kepada kita mereka ini terdedah kepada pukau. Dan pada hari ini, saya nak mengajak tuan-tuan sekalian, sidang penonton sekalian, bagaimana cara untuk kita membentengi diri kita daripada pukau. Apabila kita membentengi diri daripada pukau, sekaligus kita membentengi diri kita daripada gangguan makhluk halus, iaitu yang terdiri daripada jin dan iblis yang ingin merosakkan anak Adam. Pada kesempatan ini, saya ingin bagi pada tuan-tuan satu mutiara. Saya ingin bagi tuan-tuan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Untuk itu, tuan-tuan perhatikan bagaimana caranya untuk kita mengamalkan ayat ini dan apa yang perlu kita buat. Sebab ini adalah satu-satunya
mutiara yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. 5 waktu sehari semalam kita sembahyang, kita luangkanlah 1 minit. Setiap kali lepas sembahyang kita mengamalkan 1 ayat. Yang mana ayat ini begitu penting di dalam kehidupan kita untuk kita membentengi diri kita. Caranya begini tuan-tuan. Setiap kali lepas sembahyang, tuan-tuan bacalah walaupun sekali ayat yang begitu pendek. Terutama tuan-tuan baca 3 qul tadi. Setengah orang dia tak faham tuan-tuan. Kita kata 3 qul, dia baca 3 qul. Qul, siap. Ini silap tuan-tuan. 3 qul yang dimaksudkan di sini ialah 3 surah. Iaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang penting. Dan diselangi dengan satu ayat yang mana ayat ini tuan-tuan mungkin kena hafal, tuan-tuan mungkin kena ingat dan wajib kena ingat. Iaitulah ayatnya yang berbunyi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Tuan-tuan pegang tangan semacam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya. Kita baca ayat tadi, kita sapu kat muka kita dan kita usapkan seluruh badan kita. Insya-Allah ianya akan menjadi benteng yang begitu kukuh di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita? Ialah dengan setiap kali kita pergi melangkah mencari rezeki, setiap kali kita melangkah untuk pergi bekerja, kita kena melangkah kaki kanan. Dan ayat apa yang perlu kita baca tuan-tuan? Ayat yang perlu kita baca ialah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan kepada kita bahawa Al-Quran itu adalah benteng, bahawa Al-Quran itu adalah pagar yang begitu kuat di dalam menghadapi makhluk halus. Surah ini famous, iaitu surah Yasin. Ayat ini pun famous dalam surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang mana tuan-tuan kena ingat, semua orang boleh baca ayat ni tuan-tuan, semua orang boleh ingat ayat ni tuan-tuan, tetapi di mana niatnya? Di mana niatnya untuk kita membentengi diri? Tuan-tuan, niatnya ialah berada di perkataan sadda. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Tuan-tuan gariskan di bawah perkataan sadda itu, tuan-tuan lihat di situ bahawa kita membentengi diri kita dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalimah Allah itu adalah satu kalimah yang agung. Kalamullah itu adalah satu kalam yang tidak boleh diucapkan oleh sesiapa sekalipun. Yang mana Al-Quran pernah mencabar orang-orang musyrikin di dalam membawa contoh seperti Al-Quran ini, mereka lemah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah 2 cara bagaimana caranya untuk kita membentengi diri kita. Satu cara amalan setiap kali lepas sembahyang, dan satu cara lagi bagaimana kita melangkah untuk pergi mencari rezeki. Dan di dalam mencari rezeki tuan-tuan, kita kena betulkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tekad di dalam hati kita bahawa kita mencari rezeki yang halal. Jangan sekali-kali kita mencari rezeki yang haram. Kita buat balik rezeki haram pada anak-anak kita. Kita beli susu untuk anak-anak kita. Kita beli makanan untuk anak-anak kita. Ini semua akan menjadikan anak-anak kita itu anak yang tidak baik. Sabda Nabi di dalam hadisnya, kullu lahmin batat minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih awal menjilat tubuhnya. Kita sebagai pekerja, terutamanya bila kita seorang anggota polis, seorang anggota trafik ataupun penguat kuasa, resiko untuk kita mendapatkan rasuah begitu tinggi tuan-tuan. Dengan mendapatkan rasuah itu adalah satu-satunya amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melakukan maksiat ini, sebenarnya iblis boleh menghampiri diri kita, sebab kita sudah lupa dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lupa dengan pesanan Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah itu, kata Nabi, adalah tempatnya di dalam neraka laknatullah. Tuan-tuan rahimakumullah, itulah beberapa benteng yang saya boleh kongsi bersama tuan-tuan pada hari ini.
Itulah satu benteng yang saya boleh ajarkan pada tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan adalah boleh mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan cara sebagaimana yang diajarkan. Mudah-mudahan dengan amalan, dengan cara yang kita lakukan